17 dan 18 ya. InsyaAllah kita akan membaca uraian dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kehidupan kita dan memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Dan sebelum itu saya bacakan pula surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'u fatarat wa idhal kawakibun intasarat wa idhal biharu fujirat wa idhal quburu bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akhirat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Kadzdzabal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmal din. وما هم عليها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ. Ini berkaitan dengan kiamat juga lah. Jadi banyak peringatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap yaumul kiamat. Walaupun sudah beribu-ribu tahun, ya, disebutkan yaumul qiyamah dalam wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya yang selalu kita baca ialah al-qari'atu ma-qari'atu wa ma adraka ma-qari'at. Itu pun tentang kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu pun tentang kiamat, ya. Banyak lagi tuan-tuan, ya. Jadi kenapa begitu banyak ayat-ayat Quran yang menyebutkan tentang kiamat di hari di dalam Al-Quran ataupun tentang hari kiamat ini? Ya? Kenapa Allah sebutkan selalu ataupun banyak ayat-ayat Quran yang membincangkan tentang hari ataupun yaumul kiamat? Jadi antara sebabnya ialah kerana pada zaman itu dan seterusnya sampai zaman kita ini, ya? Manusia seolah-olah walaupun mereka beriman, dia kata memang ada hari kiamat, akan berlaku. Mereka beriman dengan yaumul kiamat, dengan hari kiamat. Tetapi apabila dibandingkan dan dibuat perbandingan terhadap amalan-amalan yang mereka lakukan setiap hari, walaupun di mulut mereka percaya tentang hari kiamat, tapi di segi perbuatan nampakkan mereka kurang percaya dengan hari kiamat. Walaupun di segi mulutnya, lafaznya mereka percaya memang ada hari kiamat, tapi bila dilihat kepada amalan setiap hari, ya, bila dilihat pada amalan setiap hari, seolah-olahnya mereka ni mengenepikan hal-hal kiamat ini. Mereka melebihkan hal-hal dunia. Seolah-olah kiamat ini tidak ada dalam hati mereka, dalam pemikiran mereka, dalam pegangan hidup mereka, ya. Jadi seolah-olahnya lafaz sahaja, ya, bahasa sahaja yang mereka katakan ada kiamat, tetapi perbuatan mereka bertentangan dengan keturunan mereka ataupun pertimbangan mereka tentang balasan-balasan hari kiamat. Itu banyak ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan hari kiamat, ya. Dan kita pun, ya, banyak membaca ayat-ayat Quran, ya, tentang balasan-balasan Allah di hari kiamat, ya. Malahan dalam Quran memang dah ada lah. Ada banyak kitab-kitab lain yang dikarang oleh para ulama yang mendetailkan, memperincikan apakah dia yang akan kita tempuh di hari kiamat besok. Bagaimanakah dalam keadaan neraka, bagaimanakah dalam syurga, bagaimanakah yaumul mahsyar, bagaimanakah telaga Kausar, Siratul Mustaqim. Dan Imam Ghazali mengatakan, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahawa sebelum kita meniti Siratul Mustaqim, kita akan meniti 7 jambatan dahulu. 7 jambatan dahulu. Lepas 7 jambatan tu baru kita meniti Siratul Mustaqim. Ini apa disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, ya. Dan jabatan yang ketujuh, yang terakhir sekali, ialah jabatan yang akan menguji, ya, manusia ini terhadap kezaliman yang terhadap manusia-manusia lain dan juga makhluk-makhluk lain di atas muka bumi ini semasa mereka hidup. Itu jabatan yang terakhir sekali. Bila lepas, barulah boleh meniti Siratul Mustaqim. Dan Siratul Mustaqim itu bukanlah satu jabatan yang kita pandang
ataupun kita nampak seperti jembatan-jembatan yang ada hari ini, biadab-biadab yang ada hari ini, ya. Tapi setengah ulama mengatakan jambatan Siratul Mustaqim itu adalah seumpama rambut dibelah 7. Kalau orang belah 7, bolehlah nampak satu-satu kan. Kalau rambut belah 7, nampak tak? Tak nampak. Maknanya itu bergantung pada amalan kita, ya. Tak nampak, tapi kita lalu jambatan tu, walaupun di segi fizikalnya tak nampak, tetapi kita akan melalui jambatan, ya, Siratul Mustaqim ini, tuan-tuan. Jadi pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, kita akan masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma adraka ma yaumul qiyamah. Tsumma ma adraka ma yaumul qiyamah. Maksudnya, tahukah kamu apakah gerangan hari pembalasan? Yaumul qiyamah ini juga dikatakan hari pembalasan. Tiap-tiap hari kita baca. Ya. Yang dikatakan hari pembalasan itu apa dia? Ya. Hari-hari kita baca, sama ada kita faham ataupun tak faham, kita kena baca Maliki Yaumiddin di dalam surah Al-Fatihah. Kita baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Yaumuddin itu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu, Yaumuddin adalah hari pembalasan. Tapi dari segi bahasa ni, tuan-tuan, ya. Ad-din ni maknanya agama. Yaumuddin, hari pembalasan. Tetapi ad-din tu, yaum tu hari, ad-din adalah agama. Tapi dalam surah Al-Fatihah, Yaumuddin tu adalah hari pembalasan. Hari yang akan kita menerima pembalasan terhadap apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia, ya. Dan kita dah lupa semua yang kita buat, ya. Selama kita hidup kat dunia tu, kita akan lupa bila kita sampai di akhirat. Bila kita dah dibangkitkan daripada kubur, dihimpunkan di padang mahsyar, kemudian kita dimizan, ditimbang, ya, kemudian kita diberitahu tentang amalan-amalan baik kita di sebelah kanan kita dan diberitahu amalan-amalan baik kita di sebelah kiri kita. Semua tu kita dah lupa, tetapi dia akan kembali balik semula dalam ingatan kita bila kita dapat lembaran sebelah kanan dan dapat lembaran sebelah kiri. Ingat balik. Walaupun dah beribu tahun, ya. Contohnya orang yang hidup di zaman Nabi Adam dulu, berapa lama? Tapi semua amalan-amalan mereka sudah ada tercatat dalam lembaran-lembaran yang dikatakan lembaran-lembaran yang menuliskan kebaikan, lembaran-lembaran yang menuliskan keburukan. Dah ada dah. Dan mereka dah terlupa semuanya tu. Tapi bila disampaikan kepada mereka lembaran itu, barulah mereka teringat. Bukan saja teringat, tuan-tuan, terkejut. Apa yang mereka terkejut? Sebab apa yang tertulis di dalam lembaran-lembaran tersebut, sama ada baik ataupun buruk, tak mereka sangka-sangka. Sebab terlalu detail, terlalu terperinci. Sebab kita tak ada buat catatan apa-apa, ya. Apa yang kita buat dia ada tak masuk dalam diri kita. Jadi kita tak tahu sampai. Ada tak tulis? Tak ada kan? Yang kita tulis apa? Nak jumpa siapa besok, nak makan apa besok, nak pergi mana besok. Dan sudah tu dah tulis dah. Besok-besok tu semua kita tulis. Itu diary kita yang ada. Tapi pernah tak kita tulis, ya? Amalan-amalan salih kita, amalan-amalan maksiat kita dalam diary kita. Ada tak satu diary yang dikeluarkan khas, iaitu diary amalan salih, amalan maksiat? Ada tak? Ada kan? Belum ada lagi keluar, ya? Itu diary itu adalah harian, ya? Harian untuk catatan harian kita. Tetapi untuk mencatatkan amalan kita tak ada lagi, ya? Sebab itulah, ya, Allah sediakan dua malaikat. Dan ramailah malaikat-malaikat yang menjadi penyokong-penyokong atau pembantu-pembantunya, ya? Dipanggil kiraman katibin. Iaitu malaikat yang mulia dan
pencatat. Mana-mana kita pergi dia ada. Kecuali dia tak ada 3 tempat ni tuan-tuan. Pertama sekali bila kita masuk tandas dia tak ikut. Itu melekat rakib dan rakib. Dalam masa kita berjunub dia tak ikut. Tapi masa tidur dia ikut. Ya. Dan waktu-waktu lain semua dia ada bersama dengan kita. Ada 3 tempat tadi, iaitu masa berjunub, masa mandi, masa kita masuk tandas. Satu lagi tak ingat pula. Ada 3 tempat malaikat kita lain semua ada. Malaikat ni cuma kita tak dapat mengenali dia sebab dia dijadikan daripada cahaya, kita dijadikan daripada tanah. Kita daripada tanah nak tengok cahaya, adakah ini malaikat atau tidak, kita tak dapat tahu. Okay? Tapi waktu dulu pandai juga tuan-tuan dia. Ada sedang buang-buang ramai-ramai tu, tiba-tiba senyap. Apa dia kata? Malaikat lalu. Betul ke? Ya, ke malaikat lalu. Tapi betul lah. Ya. Tiba-tiba senyap. Ini malaikat lalu. Atau tiba-tiba senyap dan berbau wangi pula. Siapa lalu? Bidadari lalu. Betul tak? Kenapa tak bidadari lalu dalam dunia ni? Ada? Ada kan? Dia nak tengoklah siapa yang bakal jadi pasangan dia besok. Okey, dalam syurga mungkin lalu, ya. Bidadari lalu, malaikat lalu, iblis lalu ada tak terbau? Setengah orang sebut, ya, ni bau busuk. Ini iblis adalah syaitan, jin mana tak tahu, ya. Ini andaian, ya. Sebab tak ada dalil. Kalau ada dalil daripada hadis Rasulullah menyebutkan, kalau bau busuk tu adalah jin, kalau bau yang wangi tu adalah bidadari, kalau senyap tu adalah malaikat laluan. Belum ada hadis dia lagi. Cuma andaian dan agak dan beda. Baik, dalam ayat yang ke-18 surah Al-Infitar. Kadang-kadang kita dah lupa mana Infitar ni, apa mana Infitar tuan-tuan. Infitar ni dia sama fadalat, apabila langit hancur lebur. Okay? Apabila langit hancur lebur, kita tak terbayang macam mana keluasan langit, macam mana hebatnya langit yang Allah ciptakan itu. Tapi akhirnya akan hancur, berkecai, jatuh. Itu juga dengan bintang-bintang, begitu juga dengan lautan. Dan begitu juga mereka-mereka yang berada di dalam kubur. Bila langit dah runtuh, bintang-bintang dah jatuh, dan juga lautan dah berombak besar, maka di waktu itu kubur akan dibongkar. Kubur akan terbongkar sendiri. Dan semua makhluk-makhluk yang ada dalam kubur itu akan keluar dan muncul sendiri. Dalam surah Al-Jinah Allah sebut, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha." Bila bumi ini gempur dan semua isi-isi dalam perut bumi ini keluar, manusia akan terheran. Apa benda ni? Apa benda yang keluar banyak-banyak ni? Emas, permata, berlian semua keluar. Tapi orang pada masa itu tak heran, tuan-tuan. Ya? Nampak emas, nampak berlian, nampak permata, tidak lagi menjadi rebutan. Sebab suasana waktu itu adalah suasana yang penuh dengan kecemasan. Ya? Baik. Kemudian Allah sebutkan di dalam ayat yang ke-18, 17-18 surah Al-Baqarah itu, tahukah kamu apakah gerangan hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Katanya bukannya. Dua kali Allah tanya dalam ayat itu, dua kali. Apakah dia hari pembalasan? Tahukah kamu apakah dia hari pembalasan? Kalau
Kalau kita dapat balasannya ada dua lah. Satu balasan baik, satu balasan yang buruk lah. Itu dia pembalasan. Tetapi kenapa lambat sangat? Nak tunggu puluh-puluh ribu tahun dari pembalasan ni. Kenapa Allah lambatkan? Tetapi Allah cepatkan, usia kita yang hidup di dunia ini dicepatkan usia kita. Tiap-tiap hari kita jumpa orang yang dah sampai masa dia, dah sampai ajar dia, jadi masuk ke dalam bulu. Tapi kiamat tak berlaku juga lagi. Kiamat tak berlaku lagi. Walaupun dah kita kira dah ramai manusia dah mati ni, kubur pun dah penuh. Betul tak kubur dah penuh? Kalau kita pergi jalan utara, selatan, timur, barat, kita nampak lah. Utara-utara kubur yang dah ditutup di Seremban tu ialah kuburan Syekh Haji Nasai. Dah tutup dah. Cuma tinggal keluarga dia je. Yang lain-lain keliling dia tu dah penuh dah. Tunjukkan ramainya orang dah mati. Bukan ramainya orang dah hidup, orang dah mati dah ramai. Dah terlalu. Tanah kubur pun tak cukup dah. Jadi lewat ataupun lambatnya hari pembalasannya ada. Kerana Allah memang menyebut hari akhirat itu Yaumul Akhirah, hari penghabisan. Hari penghabisan maknanya hari yang akan menutup semua hari-hari di dunia ini. Dan di akhirat besok tak ada hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Khamis, hari Jumaat, hari Rabu, semua tak ada dah. Hari akhirat adalah hari yang tak ada masa, tak ada jam, tak ada menyebut tentang hari-hari tertentu dan masa-masa tertentu. Cuma di akhirat besok Allah sebut kamu akan dimizan, ditimbang dosa dan pahala kamu. Kamu akan dihimpunkan di padang mahsyar. Apa maknanya padang mahsyar? Padang yang tempat perhimpunan. Dihimpunkan semuanya di padang mahsyar. Tanpa kasut, tanpa pakaian, tanpa kenal antara satu sama lain. Walaupun anak isteri kita tak kenal waktu itu. Sebab kita tak kenal, sebab terlalu ramainya manusia yang dihimpunkan. Iaitu manusia yang lahir sejak Nabi Adam dulu sampai zaman kita ni semua dihimpunkan. Mana kita nak kenal orang zaman Nabi Adam? Dan orang selepas kita, zaman yang akan datang ni, 300 tahun, 400 tahun yang akan datang ni, lagilah kita tak kenal. Di kalangan kita sama-sama kita pun ada yang tak kenal waktu di pada masa tersebut. Sebab itu masing-masing bawa diri sendiri, bawa amalan sendiri. Tak ada apa yang boleh kita bawa waktu tu. Walaupun duit kita banyak, masih hidup kat dunia, satu sen pun kita tak boleh bawa. Sebab duit tidak bernilai lagi dia kata. Nak beli air kotak pun tak boleh, sebab tak ada pun air kotak jual. Tak ada pun air mineral jual. Tak ada lagi aktiviti ekonomi, tak ada di akhirat besok. Tak ada apa-apa aktiviti, tak ada. Tak ada aktiviti ekonomi, aktiviti politik ataupun aktiviti dunia raya ni, semua tak ada lagi lah di akhirat besok. Kita jaga diri kita je lah. Tak ada apa-apa lagi. Kita tunggu je lah apa yang Allah putuskan tentang diri kita. Tak ada aktiviti apa-apa. Dunia ni banyak aktiviti. Semalam aktiviti apa tuan dalam Islam? Menjelajah Sikal di Negeri Sembilan. Budak-budak kita lah kita ada lah waktu tu Negeri Sikal tu ramai-ramai ada lepas semalam. Kita ada 70, 80 tak ada lagi orang Negeri Sikal. Tapi semua saya pun tersekat semalam. Nak tunggu kedua daripada simpang bongeng tu, tunggu kat situ dulu. Itu pun berderet daripada simpang bongeng tu sampai lah
Dah sampai tu kau dulu pun dia tak tahu lah, kira banyak dah. Nak tunggu basikal lalu. Dia lalu sekejap aja. Tak sampai pun 10 minit. Dah selesai, barulah kita boleh keluar. Tapi nak tunggu dia lalu tu, itu yang dapat makan tengah hari tu. Kalau ada makanan dijual tepi jalan tu kan. Baiklah tuan-tuan ya. Maka Allah bertanya, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Siapa nak jawab ni? Kita tak nak jawab ya? Sebab hari pembalasan itu telah pun disampaikan beritanya oleh Rasulullah SAW. Apa-apa tentang hari akhirat semuanya dah diberitahu ya? Dan di antara perkara yang kita imani tentang hari akhirat itu, selain daripada hari pembalasan, neraka, syurga dan sebagainya, dan di antara yang kita imani ialah sifat ataupun kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita jumpa perkataan qada dan qadar ini, tapi nak kita huraikan antaranya ialah kita tak dapat nak huraikan dengan sepenuhnya apakah itu qada dan apakah itu qadar. Qada ialah perancangan Allah. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, Innallaha qaddara qada'i, Innallaha qaddara maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50 alf sana. Allah dah takdirkan takdir makhluk ini sebelum dijadikan langit 50, sebelum dijadikan bumi dan langit ini 50,000 tahun sebelum langit dan bumi ini dicipta. 50 bi 50 alf sana, 50,000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Takdir kita dah ada. Artinya qada tentang diri kita dah ada, qada dan qadar dah ada. Dan bila berlakunya, bila Allah dah tentukan sampai masanya untuk kita. Sebab itu kita tuan-tuan dan puan, kita berada dalam satu zaman yang Allah dah tentukan kita bertemu antara satu sama lain ni. Bukan kita yang tentukan kita lahir zaman ni. Siapa yang tentukan kita lahir zaman ni? Kita berjumpa dengan orang ni, kita berkawan dengan orang ni, kita berhubung dengan orang ni, kita berniaga dengan orang ni. Semuanya kita hidup dalam satu zaman yang Allah dah tentukan sejak daripada sebelum bila diciptakan langit dan bumi. Kita jumpalah orang-orang yang bersama kita dalam zaman ini. Kemudian besok akan digantikan dengan zaman yang lain pula. Sebab itu zaman kita ni akan selesai bila kita semua dah selesai menjalani kehidupan di dunia ini, dan kita dimasukkan ke alam barzakh dan akan digantikan dengan makhluk-makhluk lain, generasi-generasi baru dengan tamadun yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih moden dan sebagainya. Sebab itu kita boleh bandingkanlah zaman kita ni dengan zaman datuk nenek moyang kita dulu. Zaman kita ni zaman yang serba mahal, tapi zaman datuk nenek kita dulu murah tak? Malam saya dengar siapa, saya buat belajar pergi sekolah 5 sen je, cukup. Hari ni buat anak-anak sekolah buat belajar berapa sen? RM2. Itu pun tak cukup. RM10. RM10. Itu dah makan di sana banyak kan tu. Ya tak? RM10. Baiklah tuan-tuan, itu ini suasana hidup kita. Kita bertemu dengan kumpulan-kumpulan kita. Ya? Maksudnya, tahukah kamu apakah hari pembalasan dan hisab itu? Ada pembalasan, ada hisab. Hisabnya, apa makna hisab? Hari pengiraan amalan kita, dikira. Siapa yang kira? Kita tak mampu nak kira. Kita tak mampu nak kira berapa banyak amalan yang kita dah buat yang baik dan berapa banyak amalan yang buruk yang kita tak mampu nak kira. Tetapi akan dikira besok di akhirat. Semuanya dah ada dah tunggu kita dah di akhirat besok, tuan-tuan dan puan. Kemudian Allah SWT mengulangi soalan ini sebanyak 2 kali untuk menegaskan kehebatan hari kiamat, hari-hari kiamat, serta menimbulkan rasa takut dan gerun manusia kepadanya. Tujuan
disebut selalu hari kiamat ini sebab manusia kata Islam bahawa mereka bukanlah kekal hidup di atas muka bumi ini. Sebab sampai masanya semuanya akan pergi dan disambung dengan satu kehidupan yang kekal abadi, iaitu hidup di alam akhirat. Kita bukannya kekal dekat dunia ni, tuan-tuan. Kalau balik kampung pun jumpa apa yang lain, jumpa terlapak yang lagi, jumpa rumah pesaka dia, orang semua dah tak ada dah, orang-orang dulu semua dah tak ada dah. Kita balik tengok rumah, nak ziarah orang tua-tua dulu semua dah tak ada. Semua ziarah apa je? Ziarah kubur dia sahaja, tuan-tuan. Okay? Dan sejarah-sejarah ni diceritakan. Okay? Jadi kalau kita nak tahu sejarah yang dituliskan, antaranya sejarah pemerintah-pemerintah ataupun orang-orang yang diangkat sebagai ketua dalam satu masyarakat. Kalau sejarah Datuk Undang Rembau tu daripada mula sampai hari ni ada dituliskan. Tapi kita tak kenal. Kita tak kenal. Tapi ada di antara Datuk Undang tuan-tuan, saya pergi kat masa saya duduk mengajar di Johor, rupanya ada tanah-tanah dia, ladang-ladang dia kat sana. Tapi siapa yang mentah-mentah? Orang kawasan itulah, Madia India ataupun Cina. Tapi ladang dia banyak, harta dia banyak. Daripada beberapa ramai Datuk Undang tu ada yang mempunyai harta-harta yang ada di seluruh negara ini, dan yang banyaknya di Rembau lah, tuan-tuan. Kemudian kita tengok pula keturunan-keturunan Raja Melewah sampailah kepada hari ini, yang betul-betul ini kan, Tengku Mughni. Berapa ramai? 17 ke 18 keturunan. Tentang raja-raja dan perintah ni bolehlah dituliskan di keturunan dia, tapi tentang kita tak pernah nak tulis tu tentang keturunan kita. Kita tak tahu pun keturunan yang di atas kita ni, kita tak tahu. Mungkin ada di antara datuk-datuk nenek moyang kita dulu, wali-wali Allah ataupun pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ataupun ada cerita-cerita yang banyak dalam cerita-cerita lisan yang kita baca, keturunan Badang, kuat-kuat ni, keturunan Badang pun ada. Ini semua ada dalam cerita tuan, tapi kita tak tahu nak cari susul galur kita. Adakah kita sampai ke sana, sampai ke sini, kita jumpa ke ataupun tidak datuk nama yang kita, ada tak beritahu kepada kita tentang keturunan kita ini datang daripada mana dan sebagainya. Tak ada. Tapi di akhirat besok kita akan bertemu lah, dengan semua kumpulan-kumpulan manusia ini di padang mahsyar, dan kita akan sama-sama ditimbang, akan sama-sama ditimbang dan dinilai dan dihisap terhadap amalan kita. Tujuan hari kiamat ini ditimbulkan sampai 2 kali dalam surah ini adalah bertujuan untuk menghisapkan manusia, dan apabila seorang itu tahu kesesaran hari tersebut, pasti dia tidak tergamak menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tahu hari kiamat menunggu kita, maka ramai ataupun banyaklah manusia yang hisap dan mereka tidak akan menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan derhaka ni dalam bahasa Melayu ya tuan, tapi sebenarnya dalam bahasa Arab ianya adalah satu perkataan biasa. Kalau kita buat maksiat, maknanya kita buat kederhakaan kepada Allah. Sama ada maksiat kecil ataupun maksiat besar, itu adalah satu kederhakaan kita kepada Allah. Menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud menderhaka itu kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melakukan perkara yang dilarang, artinya kita menderhaka kepada Allah. Menderhaka ni maknanya kita lakukan maksiat. Tapi yang lebih teruk lagi, bila kita naik satu tingkat lagi, iaitu kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih teruk lagi. Menderhaka ni bolehlah kita sebutkan orang tu melakukan perbuatan maksiat. Orang tu tak sembahyang, orang tu tak puasa, tak mengeluarkan zakat,
ataupun orang-orang yang menjalankan aktiviti yang menimbulkan fitnah, tuhmah dan sebagainya, itu termasuklah orang-orang yang berdurhaka kepada Allah. Tapi kalau dah sampai kepada tidak mempercayai hari kiamat, tak mempercayai tentang wujudnya Allah, tak mempercayai tentang sifat-sifat 20 yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sifat-sifat wajib, itu kita menolak semua sifat-sifat tersebut, maka itu kita sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur, artinya orang-orang yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman kepada Allah. Itu baru kita belajar malam hari itu, minggu sudah. Orang Islam yang baru saja setelah wafat Rasulullah SAW, mereka bangun melawan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebab mereka tak mau keluar zakat. Inilah golongan-golongan berderhaka. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak mengecap mereka lagi sebagai golongan kufur, tetapi dikatakan golongan berderhaka dan golongan murtad. So mereka tak nak keluar zakat. Bukan mereka tak percaya pada zakat, cuma tak nak keluar je. Kalau mereka tak percaya pada zakat, mereka mengatakan bahawa zakat itu bukanlah wajib, itu sudah jadi kufur. Ini bukanlah saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, buatlah apa-apa perkara kemaksiatan, minumlah bir, makanlah, mainlah, berjudi dan sebagainya. Tetapi jangan sampai mengatakan perbuatan itu adalah tidak haram. Ini jadi berlaku. Sebab ini jadi murtad, ini jadi kufur. Sebab menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka seseorang itu akan jadi kufur. Jangan main sebut-sebut dia. Dan kalau kita berbahas tentang hukum-hukum satu itu, berpegang kepada Quran dan Sunnah, supaya jangan kita keluar daripada apa yang telah dihukumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, tanya sikit. Ini dalam sebuah telefon, anak Soekarno mengatakan abad 20 ayahnya lebih mulia daripada Rasulullah. Jadi apa, adakah dia tu landasan Islam ni macam mana? Dia dah keluar kan? Dia dah masuk Kristian kan? Anak Soekarno ni. Anak Soekarno ni kan dia masuk, dia balik. Dia masuk, dia balik. Seorang. Ini golongan yang kita katakan golongan yang munafik jugalah. Munafik. Munafik. Maksudnya kejap dia berlaku. Memang dia terpeluang Islam. Kejap dia berlaku tentang Rasulullah. Lepas tu dia kata pula Rasulullah tu dia jaku, tapi dia kata ayah dia lebih tinggi lagi pada Rasulullah. Ini golongan-golongan yang tidak memahami tentang kenapakah Rasul itu diutuskan dan bagaimanakah manusia biasa ini nak boleh mengatasi para Rasul. Sebab Rasul-Rasul ini dilengkapi dengan apa, diberi oleh Allah SWT kelebihan, iaitu mukjizat. Kita tak ada mukjizat. Walaupun ada orang mengaku jadi Rasul, jadi Nabi, seperti zaman Sayyidina Abu Bakar, Musa dan Rasul Kadzab, Al-Aswad Al-Anasi, dia mengaku jadi Nabi, jadi Rasul. Tapi tak ada apa yang kelebihan yang ada Allah bagi pada dia, tak ada mukjizat langsung. Hanya ada sihir sahaja. Sebab zaman itu kuat dengan ilmu sihir. Jadi bila dia buat perkara yang luar biasa, dia nak katakan mukjizat sebab perkara luar biasa yang sihir ini boleh diatasi. Macam zaman Fir'aun, ahli-ahli sihir dia cukup ramai, cukup banyak, cukup hebat. Tapi bila nak lawan satu mukjizat yang dilengkap, dibekalkan kepada Nabi Musa AS, maka semua ahli-ahli sihir itu kalah dan akhirnya mereka tunduk kepada Nabi Musa dan memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Sebab itu sihir dengan mukjizat ni selalu dipergunakan. Seolah-olah sihir ni lebih baik daripada mukjizat. Seperti ada seorang Robert Copperfield apa ya? David Copperfield, yang boleh menghilangkan jam. Sudah mata. Itu sihir. Bisa dengan sabarlah bila dia sampai kat Malaysia ni, Harudin masa tu ada, dia dah tunggu dah. Datanglah kat Malaysia dia. Apabila
ayat Quran digunakan untuk menentang sihir ni, maka sihir ni akan kalah. Sihir ni akan kalah sebab dia adalah dibawa ataupun digunakan jin, kafir ataupun syaitan untuk menjadikan sesuatu itu luar biasa, tapi ditolong oleh syaitan sendiri. Tapi yang luar biasa yang berlaku pada Rasul adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengatakan ayah dia lebih tinggi daripada Rasul, itu adalah satu perbuatan yang sesat dan membawa pada. Mengatakan ayah dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW, itu pun boleh membawa pada kekufuran. Membawa pada kekufuran. Mengatakan manusia biasa lebih daripada seorang Rasul. Jadi ini dah berlaku banyak dalam Quran. Kat Malaysia ni pun dah ada orang yang mengaku dia Tuhan, mengaku dia Nabi. Nabi Melayu pun ada dah. Tuhan Pin pun ada dah. Ini semua orang yang sesat lah, yang tak tahu apa dia ilmu tauhid, yang tak belajar tauhid. Tahu. Baik, cukup betul dah tuan. Cukup dah. Cukup Setakat itulah dulu tuan dan puan. Apa yang kita bincangkan itu sesuatu yang boleh menjadi membuka idea kita lah, membuka minda kita untuk berfikir. Pertama sekali kita berfikir tentang hari akhirat dan bila pula hari akhirat yang akan berlaku, dan kita ada waktu itu di mana. Setakat itulah dulu tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan menekan sampai hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya Rabbi bahman nabiyyi ya Rabbi ya Rahman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salamun ala